Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita mulakan knowledge sharing talk berkaitan kuasai asas bahasa Inggeris atau ringkasnya KABI, strategi mudah dan berteknologi maklumat. Ini akan bagi perkongsian ini, ia akan meliputi beberapa video dalam satu playlist. Dan ini adalah perkongsian pertama bagi siri KABI selepas siri yang sebelum ini iaitu Minat dan Yakin Berbahasa Inggeris atau MyBI. Jika kamu tidak lagi melihat video atau siri playlist dalam YouTube berkaitan MyBI, Minat dan Yakin Berbahasa Inggeris, kamu boleh cari MYBI dan dengan nama saya Syahidah Sulaiman. Okey, boleh panggil saya Dr. Syahi. Saya ialah pengasas Knowledge Wonders. Okey, seperti biasa tagline kita, when I say you great, you say yes, I'm great. Okay, let's do it. You great. One more time. You great. Okey, harap kamu rasa hebat dan bersemangat walaupun ringkas saja perkongsian pada hari ini. Okey, bagi yang mungkin tidak mengikuti video sebelum ini, Knowledge Wonders berinspirasi untuk membantu pelajar meningkatkan minat dan keyakinan dalam apa juga bidang ilmu yang mereka mahu kuasai, terutama dalam ilmu bahasa Inggeris dan juga menggunakan ICT supaya ia akan menjadi lebih inovatif, kreatif, menggunakan strategi-strategi yang akan dikongsikan. Okey, jika kamu ada akaun Facebook, boleh juga like Knowledge Wonders dan dapatkan all the updates from the Knowledge Wonders. Okey, jadi di sini di perkongsian sebelum ini saya ada tunjukkan satu buku yang menjadi inspirasi saya bagi perkongsian ilmu kali ini. Ia adalah berdasarkan buku yang telah ditulis bagi membantu pelajar memahami bahasa Inggeris menggunakan bahasa Melayu. Okey? Jadi kita kata kuasai asas bahasa Inggeris, tetapi oleh kerana bidang saya ialah bidang teknologi maklumat secara spesifik, kejuruteraan Persian. Jadi saya tengok dalam teknologi maklumat semua benda adalah semua ilmu disampaikan dalam bahasa Inggeris. Okey. Jadi kita gunakan pendekatan strategi mudah dan berteknologi maklumat untuk juga menguasai bahasa Inggeris. Contoh kamu buka internet, semua dalam bahasa Inggeris, betul tak? Jadi kita cuba kuasai asas. Itu sudah memadai. Tentulah jika kita dah kuasai asas, kita boleh pergi lebih jauh. Okey, kamu boleh semak kalau kamu berminat untuk memiliki buku ini. Setakat hari ini, 4 Januari 2022, ada lagi 29 unit katanya di MPH. Okey, MPH telah menerbitkan buku ini. Bagi yang telah mendapat buku ini secara percuma, di bawah latihan-latihan untuk khidmat masyarakat saya dengan tajaan agensi luar bandar, kamu patut buka buku ini apabila mengikuti video ini supaya kamu lebih faham. Okey, jadi gunakan buku ini dan jika kamu dah selesai belajar, kongsikan buku ini kepada orang lain. Semoga kita mendapat jariah bagi mengembangkan ilmu yang bermanfaat. Okey, apa dalam buku ini? Kita ada 8 bab semuanya. Pertama, kepelbagaian bahasa Inggeris. Apa dia tu? Hari ini saya akan sentuh sedikit. Diikuti dengan video yang akan datang. Perkongsian yang meliputi bab kedua, penggunaan perkataan, use of words. Ketiga, kata nama atau noun. Keempat, penggunaan artikel. Buka artikel yang kita baca kat majalah tu tau. Ini artikel apa? Ingat lagi bahasa Inggeris. A and the. Okey. Kelima, penggunaan pronoun atau kata ganti nama. Keenam, kata kerja. Ketujuh, adjektif dan adverb. Okey. Ke-8 akhirnya ialah kata depan dan kata hubung.
preposition and conjunction. Okey. Jadi tu ilmu tu semua kita dah ada. Saya pun dah ada ilmu asas tu daripada guru. Tapi apa yang lebih penting ialah bagaimana kita nak menguasai ilmu tersebut. Okey, dalam kepelbagaian bahasa Inggeris, saya nak kongsikan dua perkara. Mungkin satu perkara pada kali ini. Bahasa Inggeris dalam UK dibandingkan dengan US, British Amerika Syarikat. Jadi di sini UK versus US, dan juga kamu ketahui bahasa Inggeris rasmi dan tidak rasmi. Okey, ada perkataan yang tidak sesuai untuk komunikasi secara rasmi misalnya. Itu akan dikongsikan, dan bila kamu membaca lebih banyak buku bahasa Inggeris, hal-hal ini disebut dalam setengah buku. Mungkin guru kamu tidak sebut. Jadi ini mungkin ilmu baru bagi kamu. Okey, tahu tak kamu yang bila kita guna word processor, contoh yang paling popular lah Microsoft Word kan? Okey, kamu boleh tetapkan bahasa yang digunakan. Okey, contoh di sini kamu akan nampak bila kamu klik di sini review, langkah kedua klik ikon language, langkah ketiga kamu akan nampak senarai bahasa di sini. So you can choose what language do you want to use for this Microsoft Word file. Okey. Langkah keempat, klik butang OK. Langkah kelima, boleh semak bahasa yang telah ditetapkan melalui bahagian ini di bawah ni. Okey. Jadi di sini, katalah saya pilih English UK. Okey. Apa tu? Dan juga kalau kamu tulis dalam bahasa Melayu pun kamu boleh set. Okey. Contohlah saya bagi kamu beberapa perkataan. 5 perkataan. Okey, kamu cuba eja dengan cepat. Saya nak UK je, tak payah US. Colour. Okey. Okey dah. Center. Apa yang kamu tahulah dah ilmu kamu yang semasa. Kita tengok betul atau tidak. UK saja ya, tak perlu US sebab kita di Malaysia memang mengutamakan UK English di sekolah. Betul tak? Okey. Favorite. Favorite. Okey. Yang keempat, traveller. Okey. Yang kelima, organisation. Okey. Ini jawapannya. Betul tak agaknya? Daripada 5 tu kamu dapat berapa? 3/5 ke? Betul semua ke? Untuk UK je Atau sebenarnya kamu eja untuk versi US? Ada kemungkinan tak berlaku? Mungkin berlaku kan? Okey. Jadi apa yang kamu perlu ingat ialah bila menggunakan pemproses perkataan seperti Microsoft Word, kamu boleh tetapkan bahasa supaya apa? Kamu akan dapat lihat, kamu akan nampak merah-merah ni, dipanggil keli underline saya rasa. Kamu akan nampak merah-merah ni dalam Microsoft Word sebab kamu dah tetapkan bahasanya. Contoh di sini kamu dah tetapkan UK English. Jadi, bila kamu eja dalam US English, dia akan, sebab Microsoft Word ni sekarang memilih, kita dah pilih, dah tetapkan sebagai UK, automatik kalau kita eja dalam US, dia akan tandakan merah. Maksudnya, salah ejaan kamu. Kamu rasa betul. Tetapi sebab ia US English. Okey? Jadi kalau kata, saya pergi sekejap ke Microsoft Word di sini. So, saya type di sini colour. Saya type di sini colour. Itu merah. Sebab apa? Kamu boleh, secara ringkasnya kamu pergi sini, kamu juga boleh set. Dan dalam Microsoft Word versi baru, kamu akan nampak kita ada English Malaysia. Jadi kalau kamu pilih English Malaysia, sepatutnya ia mirip kepada English UK. Betul tak? Sebab kita belajar dalam bahasa Inggeris kita ikut UK English. Disebabkan sejarahnya ialah penjajahan kita. Okay, jadi kalau di sini, detect language automatically, kamu select automatic dia akan detect language yang kita set
dan dia boleh tanda merah begitu. Okey. Jadi kalau the next study center, mungkin kamu eja salah tadi. Jadi kalau kamu eja center begini, sebab kamu dah set UK English, tentulah eja center macam ni salah kan? Contoh, I am, katalah kamu buat karangan. I am in the center position. Okay, now for example. Automatik kamu nampak di sini dan kamu boleh buat apa? Right click. Right click. Dia akan bagi ejaan yang betul dalam UK English. So kamu boleh select. Nampak tak? Jadi di sini inilah contoh strategi menggunakan ICT untuk memperbaiki penulisan bahasa Inggeris kamu dengan lebih baik. Betul tak? Jadi Microsoft Word, pemproses perkataan seperti Microsoft Word dapat membantu jika kamu membuat setting begini. Okey, jadi apa yang lebih penting ialah kamu perlu be consistent. Be consistent. Maksudnya di sini, bila kamu dah pilih bahasa US atau UK English, okay, kamu kena menulis semua ayat kamu dalam sesuatu jenis bahasa tersebut. Bayangkan macam English sendiri kita ada variasi, kepelbagaian. Dalam US lain, dalam UK lain. Jadi di sini kamu boleh tengok mungkin kamu lebih banyak mendengar, membaca melalui internet dan bahan-bahan di internet sebenarnya banyak dalam bahasa Inggeris US. Jadi di situ mungkin kamu lebih ke arah ejaan yang belakangan bila saya tanya dalam quiz tadi. Betul tak? Jadi di sini kalau kamu dah menetapkan bahasa dan macam yang saya tunjukkan tadi, bila kamu type, buat contoh karangan boleh yang diberikan oleh guru, jadi di situ kamu boleh tetapkan bahasanya dan menyimak jika ada kesilapan dalam ejaan kamu. Jadi itu akan membantu. Okey. Jadi di sini kalau di sekolah saya sarankan kamu berlatih menulis dalam bahasa Inggeris UK. Sebab itu keperluan di sekolah-sekolah di Malaysia. Tetapi suka saya ingatkan bila kamu pergi ke peringkat lebih tinggi, contohnya di universiti, sebenarnya kita tidak kisah. Kamu boleh tulis kedua-dua, US or UK. It's okay. But of course, the main thing is to be consistent in your writing. Don't mix US English with UK English. That is not good. Tetapi kalau kamu tengok sedikit lagi saya kongsi. Saya tunjuk sini organisation dalam kita dah set UK, tetapi di sini dia akan US English dia tak boleh detect yang ni sebenarnya dalam bahasa UK dia diterima. Sepatutnya dia merah kan sebab dia detect sebagai US. Jadi ini bergantung kepada dictionary yang sedia ada, yang mana kita juga boleh tambah dalam dictionary supaya ejaan organisation dalam UK disimpan. So dia akan jadi S. Bila dah disimpan dalam dictionary pada Microsoft Word misalnya, secara tak langsung bila kita type silap dalam Microsoft Word, ia boleh mengenali kesilapan tersebut sebab ia dah ada dalam simpanan dictionary. Sebab tu kalau kamu tengok di sini, organisation Z dia tidak ada tanda merah, garisan merah di bawahnya. Sebab dia tidak boleh kesan. Microsoft Word cannot detect the error because it's not in the dictionary for UK English. Jadi itu satu lagi strategi yang kita boleh tentukan dan amalkan. Okey, kita akan ada perkongsian lagi selepas ini.